Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1418. Antara paparan utama. Bersikap adil bukan menghukum apabila mengkritik. Ni Abdul berehat atau merajuk? PTG Kedah mahu melindungi siapa? Adakah orang Melayu sanggup terus diperbodohkan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setakat hari ini, Kerajaan Perpaduan masih didukung oleh seramai 148 ahli parlimen iaitu 2/3 majoriti di Dewan Rakyat. Tidak pula kedengaran mana-mana pemimpin parti yang membentuk majoriti ini menyanggah konsep Malaysia Madani sehingga kerajaan menjadi tidak stabil. Namun, terdapat beberapa kelompok yang tidak menyenangi Kerajaan Madani atas alasan yang berbeza. Kelompok pertama melihatnya tidak cukup Islamik kerana perasaan puaknya sahaja yang betul dan akan masuk syurga. Yang berbeza fikrah politik dianggap sebagai golongan Mu'tazilah, Al-Ahzab, Buta Al-Quran, Komunis, berdosa dan akan masuk neraka. Kelompok kedua adalah golongan kapitalis, pengamal kronisme dan nepotisme, rasuah, tidak amanah, lari daripada membayar cukai atau melakukan pelbagai jenayah kuala putih lain. Dasar Kerajaan Madani akan menyekat golongan kaya ini daripada menjadi semakin kaya secara haram. Kelompok ketiga pula melihat Malaysia Madani tidak cukup liberal kerana menolak sekularisme total, LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender, komunisme dan golongan anarkis. Kononnya kerajaan ini menyekat kebebasan hak bersuara. Dan kelompok keempat ialah pihak terpencil yang menghuni atau pernah menghuni Menara Gading yang mendakwa kononnya Kerajaan Madani tidak mencerminkan kehendak majoriti pengundi. Kononnya ia adalah gabungan buatan yang tidak stabil dan jauh daripada memuaskan hati majoriti pengundi. Dalam ruangan yang singkat ini cukuplah disebut 4 kelompok manusia ini. Adakah mereka daripada pihak majoriti? Tentu tidak. Kerana pihak majoriti ialah 148 ahli parlimen terdiri daripada 19 parti politik dalam Kerajaan Perpaduan yang mendapat kuasa melalui undi rakyat pada pilihan raya umum ke-15 lalu. Dalam gelanggang permainan, syaratnya padang mesti sama rata baru boleh kita anggap adil. Maknanya jika mahu melihat keadilan, maka kritikan juga harus mencakup unsur keadilan. Sudah tentu sukar bagi kerajaan untuk memperbetulkan segera segala kebejatan yang diwarisi termasuk hutang negara, liability sebanyak 1.5 trilion ringgit. Anwar Ibrahim, satu-satunya Perdana Menteri Malaysia yang tidak mengambil gaji kerana memahami kedudukan ekonomi negara perlu mempertimbang antara kekangan kewangan negara dan tuntutan kos sara hidup rakyat. Sudah tentu ada kelompok yang riuh rendah mengkritik kerana mahu menutup kebejatan dengan cuba memburukkan kerajaan yang ada. Sedangkan Kerajaan Perpaduan Madani yang hanya berusia 8 bulan ini begitu banyak memberi bantuan kepada rakyat. Antaranya bantuan yang tidak wujud di era Perikatan Nasional seperti bantuan khas untuk pesawah sebanyak RM250, tiket KTMB untuk pelajar dan OKU, bantuan kepada rakyat yang muflis, perubatan percuma di klinik swasta terpilih dan 30% keuntungan bernas untuk pesawah. Kerajaan Perpaduan Madani dapat melakukannya setelah menutup ketirisan antaranya dengan merunding semula penganugerahan projek dengan kos yang melampau di era pentadbiran dahulu. Lebih dangkal lagi apabila pengkritik mencanang naratif kononnya hanya Perikatan Nasional mampu mengganti Barisan Nasional untuk bersama dengan Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan yang lebih stabil. Alasannya Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang kini memegang jawatan timbalan Perdana Menteri sedang bergelut dengan beberapa kes di mahkamah. Pengkritik sebegini lupa bahawa sejak awal lagi Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin telah menolak titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk membentuk Kerajaan Perpaduan dengan Pakatan Harapan pada 22 November 2022. Tuanku mencadangkan supaya kita PN bekerjasama dengan PH untuk membentuk Kerajaan Perpaduan, tetapi kami telah berbincang perkara itu sejak awal lagi. Kami tidak akan bekerjasama dengan PH, tegas Mahyadin, lapor Berita Harian.
Jom Channel tidak berhasrat mendahului keputusan hakim dalam kes dakwaan terhadap Ahmad Zahid. Namun tidakkah pendakwaan beberapa kes berhubung jana wibawa dan penyelewengan lain yang kini dihadapi oleh beberapa orang pemimpin tertinggi Perikatan Nasional masuk ke dalam akal fikiran pengkritik Kerajaan Perpaduan Madani? Justru kalau hari ini Kerajaan Madani dituduh membawa bagasi buruk yang didakwa daripada UMNO, apa signifikannya Perikatan Nasional? Malah gerombolan itu lebih teruk lagi kerana mereka menunggang agama selain mengamalkan sikap perkauman sempit. Maka amat malang apabila terdapat puak-puak yang hari ini menentang Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani yang sedang berusaha keras untuk memenuhi kehendak rakyat setelah mereka membisu sepanjang kegagalan kerajaan tebuk atap. Buat kelompok yang hanya nampak kuman di seberang lautan sedangkan gajah di hadapan mata tak nampak, Jom Channel nasihatkan jangan terlalu lama duduk di kerusi bilik berhawa dingin, takut diserang kebas hingga ke otak. Nik Muhammad Abduh atau Nik Abduh yang juga anak kepada bekas Menteri Besar Kelantan, Allahyarham Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat, menerusi satu hantaran di mat naik di laman sosial Facebook semalam, mengumumkan untuk berpuasa atau berehat daripada politik tanah air untuk satu tempoh. Sejak beberapa hari lalu, isu berkenaan Nik Abduh tidak tercalon di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Cempaka bagi pilihan raya negeri Kelantan menjadi tumpuan dan perdebatan beberapa pihak. Bapa saudara Nik Abduh iaitu Nik Din mendakwa Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Abdullah menjadi punca ketiadaan nama Nik Abduh sebagai calon PRN Kelantan. Beliau turut mendakwa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menghantar surat meminta PAS menyenaraikan nama Nik Abduh. Namun hairan apabila nama anak saudaranya itu tidak dicalonkan. Nik Din juga mendakwa tindakan itu dibuat kerana tidak mahu ahli keluarga Allahyarham Nik Abdul Aziz bertapak di pengkalan cepa. Sehubungan itu, Muhammad Amar yang juga Timbalan Menteri Besar Kelantan menafikan beliau terlibat menggugurkan nama Nik Abduh sebagai calon PRN. Menyifatkan tuduhan itu sebagai satu fitnah, beliau menegaskan pihak yang membuat tuduhan sedemikian tidak terlibat dalam mesyuarat pemilihan nama calon serta tiada sebarang jawatan dalam parti. Walau bagaimanapun, bekas ahli parlimen bacok itu menerusi hantaran tersebut tidak pula mendedahkan tempoh rehat beliau itu. Dalam hantaran sama, Nik Abduh memaklumkan perkara itu merupakan tempoh paling sukar buat diri beliau dan bondanya. Saya puasa dan berehat daripada politik tanah air untuk satu tempoh. Ia tempoh paling sukar untuk saya dan bonda. Semoga PAS bertambah gagah dengan kepimpinan terbaik untuk memacu masa depan negara, katanya dalam hantaran berkenaan. Difahamkan, Nik Abduh mengambil keputusan itu selepas berlaku konflik namanya tidak tercalon untuk bertanding Dewan Undangan Negeri Dun Cempaka pada pilihan raya negeri kali ini. Bapa saudaranya Nik Din Nikmat mendakwa Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amar Abdullah menjadi punca anak saudaranya tidak dicalonkan di Dun Cempaka. Bagaimanapun, Muhammad Amar menafikan beliau terlibat menggugurkan nama Nik Abduh dan menyifatkan tuduhan itu satu fitnah. Dengan begitu mudah, Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob dalam satu kenyataan memberitahu isu berkenaan sudah selesai dan beliau enggan mengulas lanjut mengenai perkara itu. Itu semua sudah selesai, sahabat kita semua, kata Pesuruhjaya PAS Kelantan itu. Jawapan ringkas itu diberikan Ahmad kepada pemberita selepas ceramah dan pelancaran program Perikatan Nasional Kelantan, Kelantan Maju Rakyat Sejahtera, Manifesto PRU Dewan Negeri Kelantan ke-15 malam. Sementara itu, Muhammad Amar memaklumkan bahawa kononnya kerajaan negeri melaksanakan satu lonjakan besar dengan menukar 16 calon ahli Dewan Undangan Negeri sempena pilihan raya negeri. Perubahan itu katanya merupakan sebahagian taktikal dan strategi yang dilakukan untuk perubahan masa depan Kelantan. Beliau kononnya turut memuji kecemerlangan ADUN sebelum ini yang sudah melakukan usaha terbaik di kawasan mereka. Mereka yang tidak bertanding bukan tidak bagus tetapi pertukaran dibuat kerana kita mahu melakukan satu lonjakan untuk masa depan Kelantan, katanya. Beliau memberitahu kerajaan menyedari cabaran lebih besar pada masa akan datang dengan melaksanakan perubahan terbesar dalam politik Kelantan. Nampaknya sebagai orang tua, Ahmad Yaakob dan Muhammad Amar seolah-olah tidak faham atau buat-buat tidak faham dengan tindakan Nik Abduh itu. Pastinya seluruh ahli dan rakyat Kelantan memahami bahawa tindakan yang diambil Nik Abduh adalah atas dasar kecewa dan merajuk hati. Jika tidak, tak mungkin beliau berkata ia merupakan keputusan dan tempoh yang paling sukar untuk beliau dan bondanya. Perubahan yang hendak dilakukan di Kelantan memang menarik didengar tetapi ianya lebih kepada menimbus legasi Allahyarham Nik Aziz dari muka bumi Kelantan dan dalam PAS itu sendiri. Itulah perubahan sebenarnya. 33 tahun tiada apa perubahan yang berlaku. Strategi kelihatannya lebih kepada mempertahankan kuasa daripada membela rakyat. Rakyat Kelantan bangkitlah membuat keputusan yang terbaik, merubah apa yang tidak pernah berubah. Jangan terpedaya dengan janji syurga puak penunggang agama. Sementara anda minum air teh tarik berpuluh tahun, para pemimpin yang anda pilih hidup mewah sambil ketawa memperbodohkan rakyatnya. Fikir-fikirkanlah.
Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata beliau akan meneruskan siri pendedahan berhubung isu unsur nadir bumi REE meskipun sudah menerima notis undang-undang daripada Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor. Saifuddin berkata hal itu kerana Muhammad Sanusi masih belum menjawab beberapa soalan yang dikemukakan sekaligus ia menimbulkan kemusykilan. Misalnya, saya kata dua personaliti yang kebetulan merupakan warga negara Cina yang masuk Malaysia melalui kemudahan yang diberikan oleh Menteri Besar kepada Menteri Dalam Negeri pada waktu itu. Ada suratnya dan hasil surat itu kedua-dua orang tu masuk dan rekodnya adalah menjawat jawatan yang majikannya Perbadanan Menteri Besar Kedah. Dia, Muhammad Sanusi, kena jawab ini dulu, katanya kepada pemberita selepas menghadiri pentas anak muda N01 Seberang Jaya di Bukit Mertajam malam tadi. Jumaat lepas, Saifuddin mengesahkan menerima notis undang-undang daripada Muhammad Sanusi berhubung isu REE dan menyatakan kesediaannya untuk bertemu di mahkamah. Dalam masa yang sama, Saifuddin mengulangi lontaran pertanyaan mengapa Pejabat Tanah dan Galian PTG Kedah tidak membuka kertas siasatan berhubung kes kecurian unsur nadir bumi REE yang agak kontroversi kebelakangan ini. Beliau mengakui terkilan apabila 360 kampit REE yang dirampas pada 31 Januari lalu tidak disusuli dengan siasatan. Beliau sempat bertanya pejabat itu mahu lindungi siapa sebenarnya kerana pengarah Jabatan Hutan telah menulis kepada pengarah PTG mengenai rampasan dibuat. Kalau insiden pertama melibatkan kecurian 185 kampit yang dicuri, PTG cepat bagi kompaun dan lelong mineral tersebut. Tiba-tiba 360 guni dicuri, selepas itu mereka tak buka kertas siasatan. Jadi siapa yang mereka hendak lindungi? Kertas siasatan langsung tak dibuka sampai sekarang. Sedangkan barang kes mereput di dalam stor Jabatan Hutan. Kes ini tidak menggamit minat PTG dan nampak macam ada sesuatu yang tak kena. Apakah membuka kertas siasatan bermaksud mereka kena siasat sampai kepada Menteri Besar? Sebab itu saya tanya mereka nak sembunyi siapa atau nak selindungi siapa sampai tak mula menyiasat langsung, katanya dipetik media. Beliau turut mempersoalkan bagaimana kes kecurian REE boleh berlaku di Bukit Enggang, Sik sedangkan kawasan terbabit dikawal ketat Perbadanan Menteri Besar Kedah. Ini kerana katanya untuk sampai ke tapak Lombong terdapat 4 pagar keselamatan yang perlu dilalui dengan pihak yang mencuri REE tidak boleh melaluinya tanpa kebenaran. 3 hari lalu saya sendiri ditemani Ketua Polis Kedah, Datuk Fiso Saleh, naik ke lokasi kecurian tersebut. Untuk sampai ke situ, perlu melepasi 4 pagar keselamatan yang semuanya berpengawal. Tanah itu adalah milik MBI dan logiknya siapa yang letak kawalan di situ kalau bukan MBI. MBI kemudiannya memberikan hak kepada syarikat terbabit, katanya lagi. Persoalannya kini siapa yang mencuri dan membiarkan kecurian ini berlaku. Mereka ini adalah syarikat yang diberi kebenaran dan sememangnya berada dalam pengetahuan MBI. Justru, siapa yang cuba dilindungi? Sanusi dan PTG pastinya ada jawapan itu. Perlu difahami bahawa menghantar notis undang-undang bukan membawa maksud kononnya anda tidak bersalah. Usah kaburi mata rakyat dengan drama sinetron beratus episod seperti ini. Kejadian 360 kampit REE yang dirampas pada 31 Januari lalu perlu disiasat segera. PTG, sila jalankan tugas anda, rakyat mahu tahu. Berhubung aspek kepimpinan, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan syarat bahawa pemimpin mestilah amanah kerana segala amalannya akan disoal di akhirat kelak. Dalam hadis diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka sekiranya hilang sifat amanah, tunggulah hari pembalasan." Abu Zar berkata, "Bagaimanakah hilangnya sifat itu?" Baginda bersabda, "Sekiranya tampuk kepimpinan jatuh kepada orang bukan ahlinya, maka tunggulah hari pembalasan." Nabi Muhammad SAW memiliki sifat merendah diri, sangat berintegriti, jujur dan amanah sehingga diberi gelaran Al-Amin yang bermaksud orang amanah. Malangnya pemimpin Perikatan Nasional gagal mencontohi sifat Rasulullah SAW walaupun kononnya memperjuangkan Islam sebagai agama orang Melayu. Golongan yang bukan ahli ini sudah diberi pembalasan di dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila mereka hilang peluang untuk terus memegang kuasa pemerintahan. Adakah mereka insaf? Sama sekali tidak. Saban hari gerombolan ini mengolah plot tebuk atap untuk menjatuhkan kerajaan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, hari ini mereka menimbulkan cerita baharu, kononnya kerajaan akan tumbang pada bulan Ogos. Jangan dengar dan termakan dengan cerita itu.
Ketika ini kita cukup kuat, utuh dengan semua kepimpinan parti dalam gabungan kerajaan perpaduan sepakat mempertahankan kerajaan sedia ada. Tegasnya pada Majlis Ceramah Arus Merah Kuning sempena Pilihan Raya Negeri Selangor di Subang Bestari baru-baru ini, lapor bernama. Anwar berkata kestabilan kerajaan kini diperkuat dengan kesepaduan serta kesepakatan dua timbalannya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof yang terus menzahirkan sokongan demi kekukuhan kerajaan. Beliau yakin kestabilan kerajaan juga bertambah utuh menerusi komitmen semua ketua parti dalam gabungan kerajaan perpaduan sama ada Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak GPS, Gabungan Rakyat Sabah GRS, Warisan serta parti-parti politik lain. Anwar juga menzahirkan komitmen untuk tidak sesekali berkompromi dan memaafkan mereka yang terbabit dengan perbuatan tidak amanah. Beliau akan meminta pihak berkuasa menyiasat sehingga wang yang dicuri dikembalikan kepada rakyat. Saya tidak mahu banyak berjanji, tapi yang pasti saya akan cuba sedaya upaya membuat perubahan ke arah kebaikan rakyat dan negara. Itu saya berani janji, katanya. Dari mana asalnya cerita ini tidak diketahui. Namun, lidah rasmi PAS Harakah Daily pada 14 Mei lalu memetik Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor, sebagai berkata beliau tidak menolak kemungkinan boleh berlaku pertukaran kerajaan persekutuan. Saya mendoakan ia jadi kenyataan. Jangan tanya saya bukan ahli parlimen. Kena tanya ahli parlimen. Ujarnya seperti dipetik Harakah Daily. Menurut portal tersebut, Muhammad Sanusi berkata perkara itu juga mungkin timbul dan boleh diusahakan menerusi pelbagai platform selain daripada gabungan parti-parti politik di mana wujudnya kesatuan daripada pihak-pihak terbabit. Nah, itulah sahaja idea yang sedang difikirkan oleh pemimpin Perikatan Nasional untuk menebuk atap. Cerita kerajaan persekutuan akan bertukar digabung jalin dengan dongeng kononnya pihak istana turut merestui mereka ditularkan agar rakyat terpedaya. Pada 29 Julai lalu, Pejabat Sultan Perak Sultan Nazri Muizzuddin Shah membuat laporan polis berhubung satu video yang disunting supaya pengundi sokong PAS pada pilihan raya 6 negeri. Melalui kenyataan media, orang kaya Bendahara Seri Maharaja Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin berkata, Sultan Nazrin tidak sama sekali memihak dan jauh sekali daripada memberikan sokongan secara terbuka kepada mana-mana kumpulan politik. Adalah dipercayai ada pihak yang memilih memetik titah Sultan Nazrin Shah pada tahun 2013 untuk ditularkan semula dengan tujuan mahu mempengaruhi pengundi agar menyokong parti PAS dalam suasana menjelang pilihan raya di 6 buah negeri pada 12 Ogos 2023, kata Muhammad Zahidi dalam satu kenyataan media. Sebenarnya sebahagian titah baginda dalam video itu telah lama ditularkan oleh PAS untuk tujuan politik mereka. Pada 9 April 2018, iaitu sebelum pilihan raya umum ke-14, PAS Parit Buntar telah memuat naik video tersebut di Facebook Siap dengan kapsion Undilah PAS. Justru Jom Channel menyokong tindakan Pejabat Sultan Perak yang membuat laporan polis demi melindungi nama baik Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak daripada diheret dan dicemari oleh mana-mana pihak untuk meraih laba politik. Hari ini berbuat onar, esok meminta maaf setelah tular. Itulah modus operandi gerombolan yang hilang sifat amanah ini dan tidak takut kepada dosa kerana melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai bila orang Melayu sanggup terus diperbodohkan oleh pemimpin yang terdesak ini? Rakyat yang cerdik, sedih dan malu sentiasa memahati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.